Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Apa khabar anak-anak di luar sana? Bersama dengan channel Cikgu Linda. Okey, berkaitan dengan video sejarah. Hari ini kita akan meneruskan PDPR kita sejarah tingkatan 2. Okay, jangan ke mana-mana. Teruskan like, share dan subscribe channel Cikgu Linda ini. Dan cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada para subscriber cikgu yang sentiasa menyokong dan menerima maklumat daripada cikgu tentang video-video terbaru. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Hari ini kita akan terokai Sabah dan Sarawak di dalam bab 10. Okey. Ini kan, ni Sarawak, ini Sabah. Ini masyarakat Sarawak, ini masyarakat Sabah, keunikan mereka. Okey, mereka ada pelbagai kaum, mereka ada pelbagai budaya, etnik kan, yang banyak yang melahirkan yang melahirkan pelbagai kaum lah di Sabah dan Sarawak dan membentuk sebuah masyarakat yang aman dan harmoni. Okey, hari ini kita akan pelajari 10.1 iaitu Sabah dan Sarawak di dalam alam Melayu. Okey, anak-anak, inilah peta Sabah dan Sarawak. Okey, jangan tak tahu. Okey, ini adalah Sabah di bahagian atas, ini adalah Sarawak di bahagian bawah. Okey, ini adalah 4 lah pusat bandar yang utama lah, yang terpenting. Ini pun ada 5 kita panggil. Okey. Okey, terpenting di Sarawak lah, kita kata dia adalah daerah. Okey. Mari kita terokai pengenalan. Okey, apa nak cerita tentang pengenalan? Seperti yang anak-anak tahu, anak-anak lihat di peta ini kan. Okey, kedudukan Sarawak berada di sebelah barat daya Pulau Borneo. Manakala kedudukan Sabah pula adalah di sebelah utara Borneo. Okey, di mana kedua-dua kawasan ini dia muncul, okey? Okey. Seiring dengan kemunculan kerajaan awal yang termasyhur seperti yang telah kita pelajari pada kerajaan awal Melayu dalam bab 1 dahulu. Okay, kita dah belajar kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua dan Gangga Negara. Di mana kerajaan awal alam Melayu ini telah mendorong kemajuan kepada kegiatan perdagangan. Jika awak masih ingat apa yang kita pelajari dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 yang berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Okey, tapi kita nak lihat apakah hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu itu. Tadi kan kerajaan alam Melayu ada 7. So kita nak lihat. Okey, mari kita terokai satu persatu. Okey, kita lihat dahulu pada sebelum Masihi, di mana pada sebelum Masihi, penduduk di pesisir Sarawak dan Sabah, dia ada hubungan dengan alam Melayu dan juga dunia luar. Okey, bukti kenapa kita kata macam ini adalah kita jumpa pusat pembuatan tembikar. Okey, kalau awak masih ingat, pusat pembuatan tembikar ni berasal daripada sebuah kerajaan alam Melayu. Kalau tak silap cikgu di Champa, kalau tak salah cikgu lah, nanti kita boleh rujuk balik. Dan di mana ia juga ada di Gua Niah, Sarawak dan Bukit Tengkorak di Sabah. Dengan bukti inilah mengatakan bahawa kita ni ada hubungan luar dengan kerajaan alam Melayu. Okey, sebab kita tak buat sebelum ni. Kan? Kemudian pada abad ketiga, kita sudah ada sebuah pelabuhan cupuh di utara Sabah yang menjadi eksport besi kepada kerajaan awal alam Melayu juga, iaitu kerajaan Funan dan Champa. Funan dan Champa menerima ekspor daripada pelabuhan cupuh, iaitu di Sabah. Itu buktinya kita telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu. Pada abad ke-7, Santubong adalah kerajaan terawal
yang mempunyai pelabuhan di lembah Sungai Sarawak. Inilah kerajaan terawal Santubong. Buktinya kita jumpa tembikar pada zaman dinasti Tang dan dinasti Song. Ini bukti kita buat hubungan dengan kerajaan luar, iaitu kerajaan Cina. Dinasti Tang, dinasti Song. Okey, ada hubungan dengan kerajaan luar, iaitu kerajaan Cina. Okey, di mana pelabuhan Santubong ini menjadikan kita sebuah pusat perdagangan yang terkenal lah, di mana kita boleh membekalkan kapur barus, kayu lakar, lilin lebah dan kulit penyu kepada kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar. Ya, inilah pada abad ke-7. Inilah Santubong yang duduk di hujung sekali. Inilah kerajaan terawal yang wujud pada abad ke-7. Okey. Okey, ini contoh ataupun bukti-bukti yang ditinggalkan, yang mengatakan kita pernah menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar. Okey, ini pada zaman kerajaan Cina, tamadun Cina, kita ada terima tembikar pada zaman dinasti Tang dengan dinasti Song. So nampak tak perbezaan dia pada tembikar mereka pun menunjukkan peredaran masa dan zaman, di mana semakin lama mereka boleh membuat desain ataupun seni ukiran pada tembikar mereka. Okey, yang ni kita kata tadi kita ada kulit penyu, kita ada lilin lebah, kayu lakar. Ini semua ni kita ekspor. Okey. Kemudian pada abad ke-13, pelabuhan Santubong tadi telah menjadi semakin semakin hebat, semakin besar, semakin terkenal dengan adanya industri peleburan biji besi tadi di Santubong. Nampak tak? Mula-mula biji besi tadi kita just ekspor ke Funan dan Champa. Tapi semakin lama kita telah berkembang maju, kita ada perindustrian kita sendiri, iaitu peleburan biji besi kita. Maka wujudlah tadi kerajaan-kerajaan baru ataupun pusat perdagangan yang baru, iaitu kita ada Gedong, kita ada Sadong, kita ada Kalka, di mana buktinya kita menjalankan aktiviti dengan kerajaan Siam dan juga Cina pada abad ke-13. So kita boleh lihat di sini memang kita ada hubungan dengan kerajaan luar. Okey, selain pada Cina, kita juga ada kerajaan Siam. Mereka pernah datang ke Santubong, mereka pernah datang ke Sarawak untuk berdagang. Okey. Disebabkan ada pedagang Cina, ada pedagang kerajaan daripada kerajaan alam Melayu dan juga Siam. Okey, ini telah menjadikan Sabah dan Sarawak tadi semakin pesat dalam aktiviti perdagangan, dan ini menjadi tarikan kepada kerajaan alam Melayu tadi untuk meluaskan pengaruh mereka. Maka datanglah mereka ke Sabah dan Sarawak. So nampak kat sini, kawasan di pesisir pantai barat laut adalah zon tamadun Melayu yang menerima pengaruh kerajaan di alam Melayu. Sebab tu nampak pesisir pantai barat, pesisir pantai barat. Okey, kita terima kedatangan pedagang-pedagang dan juga peniaga lah kita katakan ke Sabah dan Sarawak. Okey, siapa yang kita terima? Kita terima Srivijaya, kita terima Majapahit. So Srivijaya ni datang ke selatan Sarawak untuk mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Ini tujuan utama dia. Okey, manakala Majapahit dia datang ke Sarawak dan di utara Sabah. Okey, untuk berdagang dan meluaskan pengaruh dia pada masa yang sama. Buktinya adalah kita jumpa gendang gangsa jenis moko yang terletak di Pulau Bangi. Okey, ni gendang gangsa. Tetapi aku sangka kau panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Okey, berlakulah kemerosotan pada kerajaan Majapahit. Apabila Majapahit ini merosot, maka bermulalah pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu. Okey, Kesultanan Melayu Brunei menguasai Sarawak,
Okey, bagaimana mereka dapat Sarawak? Sebab mereka pada abad ke-14 mereka menjalinkan hubungan persahabatan dengan Sambas. Itu kisah macam mana dia boleh dapat Sarawak. Okey, kerajaan Sambas. Okey, kerajaan Sambas ialah sebuah kerajaan yang berada di Sarawak. Kalau awak tengok tadi, awak ingat balik dalam 10.2, nanti awak akan belajar kerajaan-kerajaan yang wujud pada pemerintahan di Sarawak. Okey, dia menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei dan seterusnya mereka ini meluaskan pengaruh ke utara Borneo. Okey, hebat kan Kesultanan Melayu Brunei, dia ambil sikit je. Tapi lama-lama sikit demi sikit dia meluaskan hampir ke seluruh utara Borneo. Disebabkan kebangkitan kuasa Kesultanan Melayu Brunei ini, dia telah melemahkan kerajaan-kerajaan di Sarawak yang wujud terlebih dahulu. Kita ada Santubong, kita ada Kalkar, Samadong dan Melano. Maka 5 kerajaan yang terawal yang wujud di Sarawak itu lama-lama dia jatuh disebabkan kehebatan Kesultanan Melayu Brunei dalam meluaskan pengaruhnya ke negeri Sarawak, kerana aktiviti perdagangan itu telah dialihkan pergi ke Brunei. Brunei tarik semua pedagang-pedagang yang dulu datang dekat Sarawak ini pergi ke Brunei. Maka jatuhlah kerajaan Samadong, Kalkar, Sawadu semua tadi. Itu pada abad ke-14, di Sarawak. Manakala pada abad ke-15, Kesultanan Sulu pula meluaskan pengaruhnya di pantai timur Laut Borneo. Ini di sebelah Sabah. Meningkatkan perdagangan di utara Sabah. Di mana pada waktu ini Sabah kaya dan istimewanya dengan hasil laut. Kita ada rumpai laut, kita ada mutiara dan hasil hutan terutamanya sarang burung. Yang menjadi kesukaan pedagang-pedagang Cina untuk bawa balik ke negara Cina. Dan akhirnya pada abad ke-19, pada abad ke-19, Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu merosot apabila ada kuasa-kuasa barat datang ke Sabah dan Sarawak. Di mana awak akan belajarlah dalam bab tingkatan 3 nanti. Kita ada James Brooke. Kita ada James Brooke, kita ada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Maka dah tak ada dah Kesultanan Melayu Brunei, dah tak ada Kesultanan Sulu. Kita dah ada kuasa barat dah nanti yang mentadbir Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita akan lihat bagaimana kedatangan agama di Sabah dan Sarawak. Kita ada agama Hindu, kita ada agama Buddha dan agama Islam. Di mana ianya sebenarnya dibawa secara tidak langsung oleh kerajaan alam Melayu tadilah. Oleh kerajaan Funan, oleh Champa yang pernah datang untuk membeli barang. Yang kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang pernah meluaskan pengaruhnya di Sabah dan di Sarawak. Bukti-bukti yang masih yang menjadi tinggalan sejarah ialah objek agama Buddha di Santubong, iaitu di Sarawak, dan juga penemuan patung Ganesha di Limbang. Ini buktinya ada kewujudan pengaruh agama di Sabah dan Sarawak. Kemudian, sewaktu Kesultanan Melayu Brunei mentadbir Sarawak, mereka telah menyebarkan agama Islam lah kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Maka kesannya semua penduduk di pesisiran Sabah dan Sarawak menerima agama Islam. Dan Kesultanan Sulu juga di Sabah memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di pantai timur Sabah. Ini adalah objek-objek yang berkaitan dengan agama Buddha yang dijumpai di Santubong. Alhamdulillah, cikgu telah selesai menerangkan kedudukan Sabah dan Sarawak kepada awak. Cikgu harap awak mengenali di mana kedudukan Sabah dan Sarawak. Dan cikgu juga telah menceritakan kepada awak apakah pengaruh kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar dengan Sabah dan Sarawak. Kenapa mereka ada hubungan? Cikgu harap awak faham kisah daripada
Sabah dan Sarawak pada abad pertama sehinggalah pada abad ke-19 ia berlaku secara kronologi, dan di akhirnya mereka menerima pengaruh agama yang telah dibawa di kerajaan alam Melayu pada suatu masa dahulu dibawa masuk ke Sabah dan Sarawak. Okay, cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Okay, anda dapat mengetahui kisah Sabah dan Sarawak secara amnya. Okey, secara asal kita tengok pengenalan terlebih dahulu tadi kan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat kepada anda semua, jangan lupa like dan share, dan yang paling penting subscribe channel Cikgu untuk mendapatkan video yang terbaru daripada Cikgu. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.